Salam Ramadan kepada semua saudara rakan-rakan media serta ahli-ahli majlis MARA. Saya memaklumkan bahawa kita baru saja selesai mengadakan mesyuarat khas yang asalnya dijadualkan pada 7 hari bulan, tapi telah kita percepatkan memandangkan ada beberapa isu yang perlu kita bincangkan. Dan pada hari ini khusus kita membincangkan laporan yang dikemukakan oleh MARA Inc. kepada Majlis MARA Incorporated, Sendian Berhad. Selalu tukar nama tu. Anak syarikat kita MARA Incorporated Sendian Berhad telah mengemukakan maklum balas dalam tempoh 7 hari seperti mana yang telah kita berikan pada mereka. Maka adalah wajar laporan itu dibincangkan dengan mendalam oleh majlis penuh MARA yang telah mengadakan mesyuarat sebentar tadi. Dan saya ingin memaklumkan beberapa perkara yang diputuskan dalam mesyuarat sebentar tadi. Dan ada edaran kenyataan media supaya tidak timbul salah lapor dan sebagainya. Saya fikir elok saya bacakan apa ni statement ini ya. Susulan daripada isu pelaburan Dudley International House oleh MARA Incorporated Sendian Berhad dan beberapa lagi aset di Australia dan United Kingdom, MARA ingin memberi penjelasan serta memaklumkan perkembangan siasatan dalaman ke atas pembelian harta tanah tersebut. Mesyuarat majlis hari ini telah membincangkan secara terperinci mengenai isu dan tata cara perolehan aset serta perundingan yang berkaitan dengannya sebelum aset itu dimiliki. Semua pegawai tertinggi MARA Incorporated Sendian Berhad termasuk pengurusi dan ahli lembaga pengarahnya serta pegawai telah dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa isu-isu yang telah dibangkitkan. Majlis MARA mendapati ada keraguan yang menasabah mengenai banyak perkara dalam urusan pembelian ini dan selaras dengan komitmen MARA untuk mengekalkan budaya integriti yang tinggi, mesyuarat majlis telah memutuskan untuk melantik satu badan juru audit bertauliah iaitu PricewaterhouseCoopers, mungkin ada silap type ni ya. PwC, PricewaterhouseCoopers, untuk mengendalikan urusan pengauditan lebih mendalam, terutama isu-isu yang berkaitan dengan semua perolehan aset MARA oleh MARA Incorporated Sendian Berhad yang dibeli di luar negara. Seperti mana maklum, MARA sedang memberikan kerjasama dan komitmen sepenuhnya membantu SPRM dalam menjalankan siasatan ke atas semua perolehan aset-aset yang tersebut, yakni pelaburan milik MARA Incorporated di luar negara. Majlis MARA mengambil maklum kenyataan dia dibuat oleh PDRM bahawa tidak ada unsur pecah amanah ataupun CVT dalam kes ini. Namun begitu, Majlis MARA merasakan adalah perlu untuk saya bertemu dengan pihak PDRM untuk memberikan sedikit maklum balas lagi daripada kita supaya PDRM mempunyai gambaran yang lebih jelas, dan jika perlu kita mahu perkara itu diteliti sekali lagi dengan lebih mendalam oleh pihak PDRM. Ini adalah komitmen MARA selari dengan prinsip memberikan kerjasama untuk perkara ini disiasat ke akar umbi. Majlis MARA juga telah mengambil kira tentang beberapa amalan governance yang yang telah dilaksanakan oleh pegawai-pegawai lembaga dan juga pegawai kita, dan untuk memastikan segala penyiasatan akan berjalan tanpa sebarang syak wasangka dan keraguan, dan juga untuk menjaga integriti pegawai yang telah disabitkan yang mungkin dituduh macam-macam terhadap mereka.
Maka majlis hari ini mengambil ketetapan untuk untuk relief 2 pegawai from duty on temporary basis supaya proses penyiasatan dapat berjalan. Pertamanya pengurusi Mara Incorporated Datuk Muhammad Lan dan CEO Mara Inc Datuk Abdul Rahim. Kedua-duanya dilepaskan sementara daripada tugas bagi membolehkan urusan penyiasatan berjalan tanpa sebarang gangguan dan untuk memastikan mereka tidak dituduh dengan perkara yang bukan-bukan. Ya. Ini tidak sama sekali bermakna kita menemui apa-apa kesalahan terhadap kedua-dua itu pada masa ini. Ini nak menjaga integriti Mara selari dengan komitmen kita bahawasanya penyiasatan yang dibuat oleh SPRM dan sebagainya adalah penyiasatan yang telus, transparent. Ini juga adalah selari dengan seruan-seruan yang dibuat oleh beberapa pihak yang mana kita mengalu-alukannya. Ada beberapa kenyataan yang dibuat oleh parti politik. Kita juga ada menerima memorandum daripada Dewan Ulama PAS Pusat dan sebagainya. Dan kita sekali lagi menyatakan kita mengucapkan terima kasih atas segala concern yang ditunjukkan oleh semua pihak itu. Kita mengalu-alukannya dan barang siapa saja yang ada apa-apa fakta yang boleh membantu penyiasatan, kita harap mereka semua akan memberikan kerjasama untuk membantu. Jadi selari dengan seruan yang dibuat oleh termasuk Dewan Ulama yang mahukan penyiasatan berjalan secara berintegriti, secara transparan, maka ini langkah yang kita tidak teragak-agak untuk mengambilnya. Jadi ini antara keputusan-keputusan yang kita buat pada hari ini. Jadi saya harap proses siasatan akan terus berjalan dan dijalankan oleh pihak-pihak yang berwajib. Saya juga nak menegaskan bahawa apa juga yang kita dapati kekeliruan timbul akibat ada pihak-pihak tertentu yang membuat berita ataupun tuduhan dan sebagainya, selagi mana ianya tidak mengganggu penyiasatan dan tak menyalahi peraturan, Mara tidak ada masalah untuk memberikan maklumat untuk orang awam. Sebab itu ini dalam masa 5 hari ini sudah sesi keempat saya bertemu media. Press conference yang pertama hari itu, kemudian on air melalui RTM, yang ketiga di Kota Baru semalam, dan ini yang keempat. Ini membuktikan bahawasanya apa saja maklumat yang kita fikir perlu kita beritahu pada orang awam, kita tidak ada masalah untuk memberikan maklumat-maklumat tersebut, kecuali perkara yang mungkin boleh mengganggu penyiasatan atau bersifat prejudis kepada mana-mana pihak, maka itu kita tidak akan melakukan demikian. Okey. Terima kasih. Apa itu? Pelantikan PWC ni. Ya. Apakah sama dengan apa yang Putra nak lantik sebagai auditor independen ataupun ini hanya separate? Ya, ini auditor yang independen lah. Ini yang maksudnya. Yang inilah. Sama dengan yang Wisma Putra apa? Ataupun Wisma Putra. sebab ada satu laporan kita. Saya tak boleh komen, saya tahu. Ini Mara melantik. Kita akan berikan satu term of reference kepada PWC dan mereka akan menjalankan siasatan terperinci, termasuk jika perlu membuat forensic audit. Jadi boleh kongsi sikit apa term of reference yang mungkin Itu belum. Kita sudah bagi arahan kepada pihak pentadbiran untuk merangka term of reference ini. Tujuannya adalah untuk membuat penyiasatan terhadap semua perolehan aset luar negara yang telah dilakukan oleh Mara Incorporated, ya, termasuk aset di Australia dan di United Kingdom. Ya. Itu belum. Kita akan panggil Ketua Pengarah Mara akan panggil PWC untuk duduk berbincang dengan mereka apa yang dianggap bersesuaian dengan matlamat untuk mendapatkan
fakta-fakta selanjutnya. Kita dapati dalam penelitian hari ini berdasar pada laporan audit dalam, laporan interim audit dalam kita, serta juga beberapa penjelasan dalam ulasan yang diberikan oleh MARA Incorporated kepada kita, kita dapati ada beberapa perkara dari segi governance setakat ini, ya, dari segi governance yang kita merasakan kita perlu membuat penyiasatan lebih lanjut terhadap perkara-perkara tersebut. Siasatan oleh kita tidak pasti. Pokoknya selagi kita tidak selesai semua sekali, siasatan akan diteruskan. Susah bagi kita nak menentukan berapa lama tempoh, ya. Yang pastinya kita nak siasat secara terperinci dan menyeluruh. Tan Sri, bagaimana dengan pendedahan YB Rafizi sepanjang minggu ini? Adakah dia sahih ke macam mana? MARA tidak bertanggungjawab pada saudara Rafizi, itu pilihan dia sendiri. Pada kita, kalau sesiapa yang ada maklumat boleh membantu, elok mereka bekerjasama dengan pihak yang berwajib. Tapi kalau dia nak buat press conference mengikut cara dia sendiri, kita tidak ada apa-apa masalah. Kita anggapkan itu adalah pilihan dia sendiri dan MARA tidak answerable kepada saudara Rafizi. Ya, terutama setakat mana yang timbul dalam bentuk pendapat atau tuduhan. Jadi itu pada saya harap boleh membantu penyiasatan terpulang kepada pihak yang lebih berwibawa dalam mengendalikan siasatan. That's it. YB Rafizi actually mentioned that you were aware of this, that you know the details of the transactions and all that. Maksud detail tu apa? Yang menggunakan ini dikata because you mentioned that some of the properties MARA purchased it from an unnamed company. Yes. And also and also question how can the property actually issue the price within 3 to 6 months. Sebab saya tak berapa faham language yang beliau gunakan, tapi apa yang boleh saya kata setakat yang saya faham, sebab sebenarnya kalau yang berhormat saudara Rafizi nak suruh faham mudah, dia berdepan dengan saya direct, jadi lebih mudah, tak ada perantaraan ataupun dalam parlimen. Tapi oleh kerana dia memilih untuk bercakap kepada press dan saya mendapat hanya laporan yang dibawa pada saya takut ada communication breakdown. Tapi setakat apa yang saya faham, pertama dia kata saya tahu, ya, dan seolah kenapa tak ada ambil tindakan membatalkan pembelian. Pertama saya fikir yang itu elok dia renung sekali lagi lah ayat dia tu. Kalau benda tu dah beli dah jadi milik MARA, adakah boleh saya nak undur ke belakang membatalkan pembelian? Mungkin dia tersasul, dia terlupa date dan sebagainya, boleh jadi jugalah. Kita bagi dia benefit of the doubt, ya. Tapi benda tu tidak logikal langsung. Kerana lawatan saya ke sana tu pada bulan Mei, ya. Yang kedua, kalau dia kata adakah tidak ada ambil tindakan dan sebagainya, sebenarnya yes, ada tindakan. Mesyuarat majlis pada bulan Jun 2014 dan telah pun dicatat dalam minit tentang perkara-perkara teguran-teguran yang saya buat, dan sejak daripada itu kita terus membuat pemantauan-pemantauan. Jadi ada atau tidak tindakan? Yes, ada. Cuma saya tak sempat nak lapor pada saudara Rafizi lah, sebab saya pun tak tahu kata dia minat dalam benda ni. Tapi kepada majlis MARA yang saya dipertanggungjawabkan, ada laporan, ada minit, ada tindakan. That much I can say. Tan Sri, Jun mana? Jun tahun ni atau Jun tahun lepas? Jun 2014. Saya melawat pada Mei 2014. Ya. Tan Sri, how soon can we expect the audit to begin? Kita harap seberapa segera yang boleh. I think this is quite an urgent case, and I hope they can start the auditing process as soon as possible. In fact, now. Asri, just to clarify, the MARA Inc. report presented to the board is only confined to the Dudley House being purchased, right? Not the other allegations, right? Not strictly just Dudley House, but also the other two properties. Ya. Kena ingat, ya, dalam bila kita kata MARA membuka pintu kepada penyiasatan, kita tidak hanya merujuk kepada Dudley House. Dari segi kita, yang penting adalah kepentingan integriti MARA,
kepentingan apa tu amanah yang diberikan oleh kerajaan kepada MARA, dan Dudley House itu kebetulan perkara yang keluar dalam sesi mahkamah di sana. Dari segi kita tidak nak mengulas hanya soal proceeding di mahkamah di Australia. Dari segi kita, kepentingan orang awam, kepentingan amanah yang diserahkan kepada MARA, maka kita mahu melihat kepada semua proses pembelian, bukan saja setakat apa yang saudara Rafizi sebut. Sebenarnya kita pergi lebih jauh daripada itu, termasuk aset di Australia dan di United Kingdom. Itu pendekatan yang kita ambil. Tan Sri, Rafizi Ramli had mentioned there were unnamed buyers that MARA bought this property from. Itu adalah untuk penyiasatan. It's not for me to answer because itu adalah allegation. Saya fikir ada pihak yang lebih berwibawa untuk memberi reaksi kepada telahan-telahan dan tuduhan-tuduhan yang sedemikian. Seperti? Ya. Pihak yang lebih Okey. Terima kasih banyak-banyak. Thank you.